Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan yang Allah kasihi dan lagi Allah rahmati sekalian. Alhamdulillah, pada petang ini seperti yang kita inginkan, Allah mengkehendaki kita dapat bertemu buat siri yang kedua, kelas kita yang kedua, yang mana kita akan membicarakan tentang tajuk berkenaan dengan syurga, yang mana kuliah petang ini merupakan kuliah bersiri yang kita akan laksanakan pada setiap hari Isnin bermula jam 2.30 petang. Siri yang kedua pada petang ini, kita akan terus kepada isi kandungan untuk tajuk ini. Kita akan terus pergi kepada bab yang pertama, yang mana bab yang pertama ini adalah bab berkaitan dengan hakikat syurga yang Allah ciptakan kepada manusia ini sebenarnya adalah apa. Kita tahu semua orang nak mengimpikan syurga. Jadi di dalam Al-Quran, hakikat syurga ini apa yang Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran. Jadi bab yang pertama ini kita akan mempelajari tentang 4 hakikat syurga yang telah pun Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Jadi kita terus kepada perkara yang pertama, muka surat nombor 3. Jadi bagi sesiapa yang ingin mendapatkan nota ini untuk dijadikan sebagai rujukan sepanjang kuliah ini berjalan, tuan-tuan boleh dapatkan di link Google Drive yang telah dikongsikan di dalam ruangan chat ataupun di dalam ruangan komen FB Akademi Tadabbur Malaysia. Okey, kita terus pergi kepada yang pertama. Yang pertama, syurga ini ia merupakan akad jual beli antara Allah dengan hamba-hambanya yang beriman. Mungkin agak janggal kita menggunakan akad jual beli. Kan kita dah ingat jual beli ni jual beli dalam bentuk barangan dan sebagainya. Tetapi di dalam Al-Quran memang Allah nyatakan bahawa kita dengan Allah Ta'ala ini sebenarnya saling menjual dan saling membeli. Maknanya Allah itu membeli dari hambanya. Maka kita hamba membeli menjual kepada Allah. Kita jual apa yang Allah bayar pada kita, Allah beli bagaimana? Okey, maklumat ini ada Allah nyatakan di dalam surah Taubah. Jadi nombor surah, nama surah dan nombor ayat saya letakkan di bawah terjemahan. Di bawah terjemahan ayat, kita tengok surah Taubah ayat 111. Jadi kalau kita baca pada ayat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli. Ayat Quran itu sebut
Allah itu ishtara. Maknanya Allah telah membeli. Membeli daripada siapa? Daripada orang yang beriman. Apa yang Allah membeli kepada orang yang beriman ini? Anfusahum, jiwa raga mereka. Wa amwalahum, harta benda mereka. Jadi kita kepada Allah ni, ya, kita menjual jiwa raga kita. Kita menjual harta benda kita kepada Allah, maka Allah membelinya. Allah membelikan dengan apa? Bi anna lahumul jannah, dengan memberikan syurga kepada mereka. Mereka di sini Allah Ta'ala sebut secara spesifik yang sanggup mengorbankan nyawanya, mengorbankan harta benda dia, sudah pasti tidak lain dan tidak bukan adalah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun, iaitu mereka yang berjuang di jalan Allah. Lalu mereka yang berjuang ni ada yang membunuh dan ada yang terbunuh. Maknanya dalam orang berperang ni ada masa nyawanya terselamat, dia dapat membunuh musuh dia. Ada masa jiwanya tak terselamat, akhirnya dia mati syahid, dia dibunuh. Jadi walaupun ayat dia berkaitan dengan orang yang berperang, tetapi pengajaran dia diambil secara umum. Maknanya kita semua ni sebenarnya yang sanggup mengorbankan masa kita, ya, macam petang, waktu petang, waktu rehat 2:30 petang, korbankan waktu kita punyalah nak belajar ni. Sebenarnya waktu kita itu Allah beli, sedangkan waktu tu Allah punya tetapi Allah beli. Allah membeli tu dengan memberikan balasan pada kita. Okay. Allah beri kita harta, dengan sebab Allah kita ada harta, kita infak harta kita, kita sedekah, kita bayar zakat, kan? Allah membeli semula apa yang dia punya. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan. Dan sepatutnya Allah, semua yang kita dapat milik Allah. Tetapi Allah Ta'ala nak menyebutkan bahawa tidak sia-sia dalam kita melakukan amal kebaikan. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala akan membalas, memberi balasan kepada kita dengan Allah menyebut membeli ni. Ya, sebab kita kena faham konteks. Zaman-zaman dahulu memang mereka sangat dekat dengan perniagaan. Ya kan? Semua orang duk fikir apa untung besar dia semua. Sebab tidak ada orang berniaga yang nak rugi. Ya kan? Semua mengira macam mana nak untung berapa. Allah Ta'ala bagi kita keuntungan bukan kecil-kecil, tapi Allah berikan kita keuntungan dengan apa? Jannah. Allah memberi dengan apa? Allah memberikan syurga. Inilah yang Allah beli kepada kita. Jadi kita dengan Allah ni sebenarnya seperti berjual beli. So daripada ayat ini kita letakkan ciri pertama syurga ni apa. Kan? Maknanya Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa kita kalau buat sesuatu untuk Allah ni, kita memang takkan rugi apa-apa. Percayalah. Yakinlah. Apa pun kita buat semata-mata kerana Allah, apa pun kita buat untuk Allah, kita memang takkan rugi sedikit pun. Sedikit pun kita takkan rugi. Bahkan Allah akan membalasnya, membelinya dengan syurga yang tidak ada nilai. Tidak ada nilai dengan syurga itu. Jadi benda yang sangat mahal yang setiap kita mengimpikan tentang syurga. Baik, itu yang pertama. Ya, jadi apabila kita ingat syurga, ingat tajuk syurga, ya Allah, untung besar kalau kita dapat masuk syurga kan. Oh, untung besar kita apabila kita dapat masuk syurga. Jadi kita nak untung tu, kita kena buat apa? Maka kita kena buatlah banyak perkara semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita pergi kepada yang kedua. Yang kedua, hakikat syurga ni Allah jadikan ia sebagai satu
khabar gembira. Syurga Allah jadikan ia sebagai satu berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Cuba tuan bayangkan, kita dapat berita gembira, kita sudah boleh merentas negeri. Gembira tak? Kan? Bayangkan kalau kita dapat berita gembira, negara kita bebas, dunia ni bebas, sifar, zero daripada COVID-19. Kita tak perlu bimbang lagi, kita boleh ke mana-mana kan. Lemas pakai mask ni orang katakan. Kan nak SOP kan contoh. Kita gembira sangat kalau kita tahu anak kita balik, betul tak? Kita gembira sangat ahli keluarga kita berjaya. Macam-macam kita gembira. Kan, berita gembira. Tetapi dalam banyak baca berita gembira adalah Allah memberitahu tentang Allah nak bagi syurga kepada orang yang beriman. Jadi dekat dunia ni, gembira kita macam mana sekalipun, kita belum lagi mendapat kegembiraan yang hakiki. Kegembiraan itu kadang-kadang sekejap je, betul tak? Kan? Kejap je gembira. Tapi lepas tu bersedih pula. Betul tak? Ada kadang-kadang dalam hidup ni, cuba tuan kira. Berapa kali gembira, berapa kali banyak bersedih. Kan? Dia tak kekal lama dekat dunia ni gembira. Sebab itulah dunia. Tetapi di hari akhirat, apabila kita dapat khabar gembira tentang syurga, kita akan gembira, tak akan bersedih lagi buat selama-lamanya. Tidak akan. Allah Ta'ala menyebut perkara kedua ini. Kita tengok dalam suratul Baqarah ayat nombor 25. Ya Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Okey, mari kita tengok terjemahan ayat. Allah kata, dan sampaikanlah berita gembira. Kalau Allah minta sampaikan, apabila disampaikan, Allah Ta'ala bukan janji kosong, tetapi berita gembira yang pasti Allah akan beri. Tapi berita gembira itu akan dapat kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Tetapi dia tak boleh beriman saja. Dia tak boleh percaya Allah tu wujud. Dia tak hanya boleh percaya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah saja. Dia tak boleh percaya hanya hari akhirat tu ada. Tetapi dia perlu beramal soleh. Beramal soleh ini adalah bukti kepada kita beriman. Maka kalau kita beriman dan kita buat amal-amal yang soleh, maka berita gembira yang Allah Ta'ala akan beri, mereka akan beroleh sungai-sungai yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Tuan-tuan, bayangkan. Kita dah sebut sebelum ini, biasa kita jumpa dalam Quran Allah sebut tentang air-air kan. Salah satu tempat pelancongan yang orang akan pergi adalah pergi melihat air. Betul tak? Air ni sejuk, sedap, kita tengok lega, tenang. Bayangkan Allah bagi tahu kepada kita syurga-syurga yang di bawahnya mengalir beberapa air. Maknanya syurga kita itu di bawahnya ada sungai-sungai. Masya Allah. Berita gembira. Allah janji Allah akan beri berita gembira itu. Allah akan tunaikan berita itu. Tapi syaratnya apa? Beriman dan beramal soleh. Jadi kita dapat dah perkara kedua, hakikat syurga yang kita cari selama ini adalah ia merupakan khabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita boleh baca
dalam ayat satu lagi dalam surah tu At-Taubah lah. Okay, kita lepas tu boleh baca dalam surah Fussilat. Okay, kita tengok sekejap dekat surah tu Fussilat. Sebenarnya ada banyak ayat Quran ni yang Allah menggembirakan kita dengan syurga. Banyak ayat. Jadi kalau kita jumpa ayat-ayat seperti itu, maka tenang-tenangkanlah diri kita dengan baca ayat Quran. Biarlah kita bersedih sementara je dunia ni nak bersedih. Kan lama mana sangat. Tak? Pejancelik, kita dah nak sampai kepada penghujung dunia. Okay, kalau kita rujuk dalam surah Fussilat, ayat nombor 30 ni, okay, surah Fussilat ni, berita gembira tu tuan-tuan dan perempuan ya. Waktu kita hidup kan, kita tahu berita gembira tu masa kita baca Quran kan, sebagainya kan. Tetapi berita gembira tu, Allah Ta'ala akan ulang lagi bagi tahu kepada kita kan, adalah ketika mana kita dalam keadaan nak pergi menghadap Allah Azza wa Jalla. Ketika mana roh kita sudah nak dikeluarkan daripada badan, dalam surah Fussilat ayat nombor 30 ni, Allah Ta'ala menghantar malaikat supaya bagi tahu dekat orang beriman dan buat amal soleh tu apa yang dia akan dapat. Jadi ayat ni saya tidak akan mengulas dengan panjang lebar sebab ayat ni biasa dah kita jumpa dalam surah Fussilat yang Allah menyatakan ini kaitan dengan orang yang istiqamah, orang yang berpegang teguh dia, kuat pendirian dia sampai dia mati berkaitan dengan ketauhidan. Jadi Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. So ayat ni pun kita dah baca. Ayat ni insya-Allah akan dipelajari sekali lagi pada tajuk malaikat nanti. Apa tugas malaikat ni dengan anak Adam? Salah satunya kita baca ayat ni, Allah kata sesungguhnya orang yang menegaskan keyakinannya dengan dia berkata Tuhan kami adalah Allah. Kemudian Allah Ta'ala kata kepercayaan seperti ini, iman dia seperti ini, mengatakan Rabb dia adalah Allah, kemudian mereka tetap teguh di jalan yang betul, pada dia istiqamah, maka akan turunlah malaikat kepada mereka. Okey, turunlah malaikat kepada mereka ni, kalau kita baca tafsiran Ibnu Kathir contohnya, Al-Imam Ibnu Kathir mentafsirkan turunnya malaikat di sini merujuk kepada ketika mana kita hendak mati. Maka para malaikat dia akan sebut 3 perkara. Yang pertama dia kata alla takhafu. Dia kata janganlah kamu bimbang, jangan kamu takut. Mati ni sangat menakutkan. Tetapi para malaikat dia tenangkan orang yang nak mati tu. Kalau dia beriman, dia buat amal soleh, malaikat akan kata jangan takut ya nak hadapi mati ni. Wala tahzanu. Yang kedua para malaikat kata apa? Malaikat mengatakan jangan kamu bersedih. Kan? Kita ni apabila kita mati tuan-tuan dan puan, kita akan berpisah selama-lamanya dengan orang yang kita sayang. Siapa orang yang kita tak pernah nak tinggalkan? Orang selalu dekat dengan kita kan. Dekat dunia, okeylah, kita masih hidup. Tapi apabila kita nak mati, kita akan tinggalkan segala-galanya. Terutama orang yang paling kita kasihi. Nak tinggal pula harta-harta yang selama ni kita cari. Bayangkan kita pulun cari, tiba-tiba kita akan tinggalkan. Bersedih tau, sedih. Ya, tetapi para malaikat mengatakan, janganlah bersedih. Para malaikat memberikan pujukan, ketenangan. Dan yang ketiga, para malaikat mengatakan, wa abshiru bil jannah. Inilah perkara ketiga ni lah yang kita nak kaitkan dengan tajuk kita,
yang mana para malaikat akan menyebutkan bukti yang selama waktu kita nyawa di kandung badan kan, masa kita hidup hari ni kita baca, ya betul lah aku belajar hari tu syurga ni khabar gembira dari Allah, betul lah, bila lah nak dapat khabar gembira ni kan, itu kita dapat janji. Tetapi khabar itu kita akan dapat sekali lagi diberitahu oleh malaikat ketika mana kita nak mati. Jadi dekat perkataan abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dekat sini, terimalah berita gembira bahawa kamu terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Pada waktu itu, roh yang berada di dalam badan, dia sangat seronok kalau dia boleh keluar daripada badan seseorang kepada tuan badan dia. Sebab dia tahu alam yang dia akan tempuh itu alam yang akan ada nikmat syurga. Bayangkan tuan-tuan dan puan, kalau malaikat datang, malaikat bagi tahu kepada kita, salah satunya malaikat kata, engkau dapat berita gembira, dapat syurga yang Allah janji kepada engkau. Bayangkan selama ni kita berhempas pulaskan, cuba kita buat apa yang Allah suruh, betul tak? Tinggal apa yang Allah larang. Kadang kita terjatuh, taubat, balik semula, betul tak? Kita tambah lagi amal. Ada masa kita rasa macam dah penat sangat dah menempuh segala cubaan. Kan? Musibah sini, musibah sana, cubaan orang ini, cubaan orang sana, betul tak? Diuji pelbagai. Tapi kita mengingat gembira syurga, tak apa, nak masuk syurga ni bukan senang. Nak masuk syurga ni bukan senang. Bayangkan ketika kita nak mati, malaikat memberitahu kepada kita berita tentang syurga yang Allah nak beri kepada kita. Apa perasaan kita ketika itu? Jadi tuan-tuan kena baca ulasan Ibnu Katsir di dalam ayat surah Fussilat ayat nombor 30 tu. Kita pergi kepada hakikat syurga yang ketiga. Syurga ni, ia merupakan tempat orang yang nak masuk dalam dia, nak simpan siapa, tempat siapa, adalah tempat orang-orang yang mendapat kejayaan. Maknanya, syurga ni adalah tempat orang yang lulus ujian Allah. Syurga ni tempat orang yang taat pada Allah. Syurga ni adalah tempat orang yang sabar menghadapi musibah. Sebab hidup ini adalah ujian. Jadi hanya orang yang berjaya dalam ujian ketaatan, ujian terhadap maksiat, kan, ujian terhadap musibah, ujian terhadap semua ujian tadi, kalau kita berjaya melaluinya, maka kejayaan itu kita akan raikan ia di dalam syurga. Kalau orang sekarang berjaya, mungkin dia raikan di tempat convocation ke, mungkin dia raikan nanti dia buat makan-makan ke, dia buat kenduri ke, kan, dia buat tempat yang special menyambut kejayaan tu kan, nak raikan diri sendiri. Tetapi apabila kita masuk syurga tidak melihat kepada dapat 4 flag ke, anugerah dekan ke, kan. Syurga tidak melihat SPM ada ke, SRP ada ke, PMR ada ke, tak ada. Tapi bukan kita merendahkan kejayaan di dunia tu, itu kita kena kejar juga. Kerana itu sebab kepada kebahagiaan. Tetapi kita kena ingatkan semua orang. Kalau kita ingat kita dah berjaya, anak-anak kita semua universiti, kan, tengok gambar konvo kat dinding, anak-anak kita rasa seronok sangat. Tapi apabila kita belajar tentang syurga, sebenarnya kita belum lagi berjaya. Jadi kita kena pesan dekat semua orang, kan. Kita kata tahniah, kan, berjaya dapat sekian-sekian.
Tetapi pada hakikatnya, kejayaan yang sebenar apabila kita masuk ke dalam syurga. Jadi, marilah kita sama-sama mengejar syurga. Kerana orang yang masuk syurga ni sudah pasti orang itu orang yang berjaya. Allah Ta'ala menyatakan perkara ketiga ni ada banyak ayat Quran. Antaranya, kita lihat Allah Ta'ala membuat perbandingan di antara penghuni neraka dengan penghuni syurga. Allah mengatakan, La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidaklah sama ahli neraka dengan ahli syurga. Kenapa tidak sama? Ashabul jannati humul faizun. Ini kerana ahli syurga lah orang-orang yang beroleh faizun. Orang-orang yang beroleh kemenangan. Dalam satu ayat lain, ini dalam surah Al-Hasyr ayat nombor 20. Kalau kita tengok dalam surah Ad-Imran ayat 185, Allah mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah." Sesiapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ia ke dalam syurga, faqad faz, maka sesungguhnya dia telah berjaya. Nampak tak? Penilaian berjayanya seseorang itu apabila Allah Ta'ala jauhkan kita daripada api neraka dan Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga. Itulah sebenar-benarnya hakikat kejayaan. Jadi itulah yang kita kena cari. Kalau kita sekarang ada orang mungkin mungkin dia dah ada PhD, mungkin dia dah ada jawatan, mungkin dia dah termasuk dalam jutawan, mungkin dia dah termasuk dalam billionaire, kan? Mungkin dia ada segala serba-serbi. Mungkin pada dunia orang kata, oh dialah orang yang percaya, dialah keluarga yang percaya, dialah sekian-sekian. Tetapi kita yang baca Al-Quran, yang kita faham ayat Quran, kan, kita kata dalam hati kita, sebenarnya aku belum lagi percaya. Kejayaan itu dia bertitik tolak daripada iman dan amal soleh. Okey, nampak tak hakikat syurga tu? Maknanya siapa dapat masuk syurga, dia dapat geng-geng kawan-kawan yang berjaya. Kita seronok dekat dunia dapat berkawan dengan orang yang berjaya, kan? Berjaya dari sudut perniagaan, berjaya dari sudut macam-macam. Kita rasa bangga sangat, kan? Kita sanggup selfie, tunjuk paparkan pada orang, tengok kawan aku siapa, bukan kaleng-kaleng tau. Dia ni orang sekian. Tetapi apabila kita masuk syurga, tidak tergambar kejayaan itu. Nak tahu tak kejayaan tu level mana? Nak tahu tak kejayaan itu kejayaan, kalau macam kita belajar, contoh mudah, kalau dia berjaya mungkin kita kata dia dapat A+, mungkin dia dapat markah penuh. Kalau pelajar universiti mungkin kita kata, oh dia adalah dapat apa, CGPA 4, kan, penuh 4, contoh. Dalam syurga ada juga. Tetapi Allah Ta'ala kata kejayaan tu dengan istilah apa? Tengok dekat dalam ayat surah Taubah. Ayat nombor 72. Tengok yang di bawah hujung sekali tu. Kan Allah Ta'ala mengatakan, lepas dia dapat, kita baca ayat pada mula lah.
Apa Allah kata? Wa'adallahul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adn wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Ambil pada ayat dzalika huwal fawzul azim. Allah menjanjikan kepada orang beriman, dia lelaki ke, dia perempuan, kalau dia beriman, benar-benar beriman, dia akan dapat syurga-syurga yang mengalir di bawah syurga tu beberapa sungai. Lepas tu mereka kekal di dalam syurga dan mereka akan mendapat tempat-tempat yang baik dalam syurga Aden. Dapat redha Allah, kita pergi yang di hujung tu. Allah kata, demikian itulah kejayaan yang amat azim. Azim. Allah kata apa? Fauzul maknanya kejayaan. Al-azim makna yang agung, yang besar. Sekali lagi Allah ulang, fauzul azim terletak pada surah An-Nisa ayat nombor 13. Surah An-Nisa ayat nombor 13, kita akan jumpa Allah mengatakan wadzalikal fawzul azim. Itulah kejayaan yang amat besar. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati sekalian. Itulah syurga yang setiap daripada kita selalu minta pada Allah. Kan? Kejayaan yang amat besar. Kita tak tahu nak cakap macam mana kalau nak bagi ucapan tahniah ni, kan, kepada orang berjaya dalam syurga ni, ya Allah. Tak terucap kita, kan. Tak cakap macam mana kita tahniah ni, bayangkan. Nanti waktu kita belajar dekat tajuk pintu-pintu syurga, nanti kita akan tengok yang akan memberikan ucapan tahniah adalah penjaga-penjaga syurga. Mereka akan duduk beramai-ramai di depan pintu syurga. Mereka akan mengatakan tahniah. Tapi tuan-tuan kena cari jawapan. Apa ucapan ayat Quran tu yang kata tahniah yang malaikat kata? Ada dalam ayat Quran. Bayangkan. Malaikat kata tahniah para malaikat. InsyaAllah nanti kita akan sampai kepada bab waktu kita bincang pintu-pintu syurga yang telah terbuka luas. Okey. Nanti kita akan belajar. Okey, kita pergi yang keempat. Apa syurga ni sebenar-benarnya? Kita belajar tadi yang pertama, syurga ni adalah keuntungan yang besar yang Allah Ta'ala bayar kepada kita. Kita jangan ingat saya guna istilah bayar ni nak menunjukkan macam Allah Ta'ala ni kita paksa ke tak, ya. Kita nak mengatakan kita dengan Allah Ta'ala ni seperti berjual beli. Sebab tu orang takut nak berniaga. Sebab takut rugi. Di antara high risk, berniaga ni rugi. Tapi kalau kita berniaga dengan Allah, kita tidak akan pernah rugi. Modal pula tak payah susah-susah. Allah bagi modal lah dekat kita. Modal apa? Allah bagi modal nyawa dekat kita. Allah bagi modal kepada kita kesihatan. Itu modal lah tu. Semua ada modal tu. So dia gunakanlah baik-baik. Macam mana dia nak guna mata dia, tangan dia, waktu dia, wang ringgit dia, kesihatan dia. Gunalah, itulah modal dia. Tapi ingat, modal itu lama-lama akan habis. Betul tak?
Dulu Allah beri kita berpuluh-puluh tahun. Kan? Kita dah membazir modal tu kan, tak apa-apa tak kita buat kan. Tapi tak apa. Jangan putus asa. Ada lagi kesempatan. Okay? Allah membelinya pasti dengan keuntungan. Dan kita belajar yang kedua tadi apa? Syurga adalah tempat, syurga adalah merupakan berita gembira. Yang banyak-banyak berita gembira adalah syurga. Yang ketiga, syurga ini merupakan tempat-tempat orang yang percaya. Jadi moga-moga kita berusahalah sedaya yang upaya untuk kita mendapat kejayaan yang sebenar-benarnya. Nanti waktu kita semua dah masuk syurga, kita akan duduk secara berdepan-berdepan. Masa tu kita sembanglah panjang lebar dalam syurga. Masa tu kalau nak lepak-lepak lama-lama, lepaklah dalam syurga. Kita akan dapat kawan yang sangat terbaik. Okay, nanti kita akan belajar nanti. Apa yang berlaku dalam syurga nanti kan. Apa yang ahli syurga bersembang. InsyaAllah nanti kita akan bincangkan. Dan yang keempat, dan ini adalah yang terakhirlah untuk bab yang pertama ni. Saya buat 4 sahaja. Sebenarnya banyak lagi. Tapi kita ambil 4 sahaja. Iaitu yang keempat, syurga ini apa? Syurga ini merupakan tempat tinggal dan tempat rehat yang paling indah. Tempat tinggal dan tempat rehat yang paling indah. Kita tuan-tuan dan perempuan dekat dunia, keperluan asasi adalah tempat tinggal, betul tak? Keperluan asasi adalah tempat tinggal. Kan, nafkah kalau suami kepada isteri adalah menyediakan tempat tinggal. Tempat tinggal ni merupakan benda yang wajib. Tak boleh hidup manusia kalau tak ada tempat tinggal. Maksudnya bukanlah tak boleh, maknanya hidup yang benda yang asasi tempat tinggal. Kita cuba buat rumah kita, tempat tinggal kita ni seselesa yang mungkin. Kita sanggup berbelanja besar demi nak bagi rumah kita ni selesa. Betul tak? Kita sanggup berbelanja besar bagi nak nampak rumah yang tempat kita nak berehat. Kan? Kita nak duduk di dalamnya biarlah nampak tenang. Kita sanggup belanja besar, beli aksesori sana, beli perabot sini, beli perabot sana. Tak salah kita sebut ni bukan nak menyalahkan, tapi kita nak bagi, kita nak sebut apa yang kita alami dekat dunia tu, itulah yang Allah akan bagi kita di hari akhirat. Maka di hari akhirat, tempat tinggal kita tu kita tak perlulah nak bayar-bayar sampai nak 30 tahun kita nak bayar pada bank kan. Dekat dunia ni kadang-kadang umur kita ni habis membayar hutang saja. Itu tak apa, tu satu keperluan dah. Jangan nampak berhutang ni benda buruk tak. Berhutang ni boleh dapat syurga tau. Nanti sebab tu kalau siapa yang pernah mengikuti tajuk 62 amal pembuka pintu syurga, salah satu daripada orang yang berhutang. Tapi maksudnya kita nak bagi tahu bahawa kenapa kita boleh berhutang sampai ratus ribu, kadang sampai juta. Kenapa? Kerana tempat tinggal kita. Bahkan ibu bapa memikirkan apa anak dia nak, rumah dia macam mana, tempat tinggal dia macam mana. Tetapi pernah tak kita semua memikirkan macam mana tempat tinggal aku nanti di hari akhirat? Adakah nanti di hari akhirat tempat tinggal aku nanti aku seselesa aku hidup sekarang ni? Aku ada kapet yang cantik, aku ada sofa yang cantik, aku ada perabot yang
perabot yang diimport. Pernah tak kita fikirkan macam mana nanti dalam syurga? Tapi kadang-kadang kita tak sempat nak fikir yang masa depan kita sebenar-benar di syurga tu kan. Tapi moga-moga dengan kita bertemu seminggu sekali ni, sekurang-kurangnya kita dah berfikir dah, nanti kalau aku balik jumpa Allah, tempat tinggal aku macam mana rumah aku, apa yang ada dekat rumah tu. Jawapannya adalah syurga. Allah Ta'ala menyebut maklumat ni dalam suratul Furqan ayat nombor 24. Allah mengatakan ashabul jannah yawma idzin khairun mustaqarra wa ahsanu maqila. Ahli-ahli syurga pada hari itu, ahli-ahli syurga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat dia nak bersantai, nak berehat-rehat. Allah kata khairun. Jadi sambil-sambil kita duduk berehat kan, duduk penat buat kerja rehat, teringat ayat 24 suratul Furqan. Kan? Kita rasa empuk sofa kita tu. Tapi apabila kita belajar pasal syurga ni, kita tak akan duduk lama-lama dekat sofa tu dah. Cukup kita rehatkan badan, kita kena bergerak pula. Buat lagi apa nak buat ni. Seolah-olah tempat tinggal kita tu kita nak rehat je sekejap je. Nak tidur kejap, nak rehat sekejap baring-baring, nak rehat penat. Lepas tu kita kena buat balik kerja. Non-stop. Itu orang beriman. Dia non-stop lah. Dia kena berpenat-penat masa dekat dunia. Okay. Bila nak rehat, jawapannya adalah di dalam syurga. Lepas tu, kita tengok satu lagi ayat. Suratul Furqan juga, ayat 76, Allah mengatakan, khalidina fiha. Mereka kekal dalam syurga tu. Kita tuan-tuan, masa hidup rumah tu atas nama kita. Kita pemilik dia kan, betul tak? Tapi kita tak selama-lamanya tahu duduk dalam rumah tu. Satu hari nanti kita akan pergi. Kita tinggalkan. Tapi dekat dalam syurga tak. Kita tak akan tinggal ke tempat tu. Syurga itu, kata Allah, menjadi sebaik-baik apa? Hasunat mustaqarra wa muqama. Sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Maka habislah bab yang pertama. Jadi kita dapat 4 perkara berkaitan dengan syurga. Jadi kalau orang tanya kita, apa itu syurga ibu? Jadi kita boleh cakap 1, 2, 3, 4. 4 tu bukanlah mutamat sampai 4 saja. Tak, ada banyak lagi perkara lain yang kita boleh nyatakan pada bab yang pertama ni. Antara 4-4 ni, kan, yang mana tuan-tuan agak terkesan? Tanya pada hati kita. Antara 4-4 ni, kan, mana kita nak? 4-4 lah kan. Susah nak dibezakan salah satu daripadanya. Sebab kita semua nak keuntungan yang besar. Semua orang nak berjaya. Betul tak? Semua orang suka dengan berita gembira. Semua orang suka gembira. Dan semua orang suka mencari tempat tinggal dan tempat rehat yang indah.
Nanti waktu kita belajar nikmat-nikmat syurga, waktu tu kita akan dapat lihat lagi apa yang ada dalam syurga tu. Sekarang-sekarang mungkin kita tak nampak lagi tempat tinggal dan tempat rehat yang indah tu. Mungkin kita nampak secara umum. Mungkin kita kalau kita tengok dekat satu rumah tu, kita tengok dekat luar je, cantiknya rumah pada luar kan. Design dia cantik, nampak moden, nampak besar. Kita nampak dari luar je. Tapi kalau kita masuk lagi ke dalam, wah macam tu. Syurga tu, di luar dia, sekali kita belajar melihat secara umum dulu. InsyaAllah nanti waktu kita belajar bab nikmat-nikmat syurga, kita akan ceritakan maklumat yang ada di dalam syurga. Malaikat yang pernah tengok adalah Jibril alaihi salam. Manusia yang pernah tengok adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah kan suatu Isra' Mi'raj, Nabi pernah melihat syurga. Walaupun bukan Isra' Mi'raj, Nabi pernah nampak nikmat syurga. Ketika Nabi sedang solat pun, Allah bukakan tentang syurga tu. Nanti kita akan bincang tentang Nabi ketika dia sedang solat, dia nak capai satu tandan buah-buahan. Allah bukakan hijab pada Nabi, nampak syurga tu. Sebab itu, kalau kita baca hadis-hadis Nabi, Nabi selalu cakap dekat kita, kalaulah korang semua melihat apa yang aku lihat. Kan? Nabi telah melihat semua itu. Sebab itu apabila Nabi SAW ketika dia nak wafat, malaikat maut datang kepada dia, Nabi SAW memilih untuk dia mati. Kenapa kita kata memilih untuk mati? Kerana para rasul, mereka diberikan pilihan sama ada nak mati ke atau nak dipanjangkan lagi umur. Tetapi Nabi SAW memilih untuk Allah Ta'ala matikan. Nanti lagi lama kita belajar pasal syurga ya, biar dia terpampang, biar dia teringat dalam minda kita. Jadi apabila kita rasa letih nak buat kerja kan, ingat syurga ni, aku tak jadilah aku nak mengeluh. Betul lah, kalau fikirkan kan, letih tau. Kita rasa macam, rasa nak lari pada semua orang. Letih besarkan anak-anak. Kan? Letih nak layan karenah pasangan. Letih nak layan karenah ini. Macam-macam. Tapi itulah ujian. Ingat, kita diuji oleh Allah. Kalau kita berjaya, lalu itu ikut apa yang Allah kehendaki, Allah beri kepada kita yang keempat perkara. Jadi salah satu waktu yang kita tahu kita ni syurga ke tak syurga ni, tunggu ketika mana kita nak mati. Seperti mana surah Fussilat yang telah kita baca tadi. Seronok kalau kita bincang pasal syurga ni, tahu tak? Dia umpama kalau macam kalau kita nak sihat kan, okey, kita makan ubat, mungkin kita nak ada tenaga, kita makan vitamin C lah, kita makan macam-macam lah makanan kan. Jadi apabila kita tahu pasal syurga ni, dia adalah penenang kita, penguat kita. Dia akan bagi kita ubat untuk kita lebih sabar. Dia akan bagi macam jinakkan hati kita. Dia akan buang kita sifat kedekut. Dia akan buat macam tu.
Dia akan, dengan kita pasal syurga ni, dia akan pupuk kita sifat suka berkorban. Sebab tu dalam Quran diulang banyak pasal syurga. Cuma saya minta maaf lah sebab memang tak sempat nak tulis semua ayat pasal syurga, tapi sangat banyak. Cukuplah beberapa maklumat ni yang kita akan pelajari. Semoga kita pergi ke mana-mana, minda kita adalah minda akhirat. Kita fikir syurga, syurga, syurga. Jelas ya? Jadi apabila kita fikir syurga ni, nak masuk dia susah. Nanti kita akan bincang tentang malaikat Jibril tu. Maka kita akan menjadi seorang yang kuat azamnya. Apabila kita nak bersedih berpanjangan, kita tak jadilah. Kan, kita fikir tentang syurga ni tempat berehat. Sekarang bukan, aku nak berehat. Terus move on. Teruskan beramal. Teruskan. Masa berjalan. Okay? Umur kita makin lama makin pendek. Maka masa hidup ni lah kita buatlah amal soleh. Baik. Ada apa-apa pertanyaan sebelum kita ke bab yang kedua? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nak tanya Ustaz ya. Okey, untuk kita mendapat syurga ni, kita perlu melakukan amal-amal soleh ya. Ya. Okey, amal-amal soleh kita contohnya macam kita punya solat, segala ibadah kita lah ya. Okey, kita dah lakukan ini, adakah ini dapat menjamin kita masuk syurga? Ataupun adakah kita perlu lakukan benda-benda lain ya selain daripada yang kita biasa-biasa lakukan ini Ustaz? Contohnya macam hati kita ya, hati kita ialah kalau kita beribadat tapi hati kita tak bersih, tak masuk syurga juga kan Ustaz kan? So macam mana Ustaz supaya maknanya balance lah ya, maknanya kita dah melakukan lah ya segala ibadah yang Allah suruh ya. Tapi adakah itu memberi jaminan bahawa kita boleh ke syurga ataupun kita perlu lakukan benda-benda lain lagi Ustaz? Okey. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Syurga ini kita tidak boleh tukar ganti dia dengan mana-mana amal. Okey. Kita beramal, kita buat pahala, kita buat kebaikan adalah cara untuk mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kita beramal, okay, kita mesti selalu meminta kepada Allah supaya terima amal kita. Kita kalau kita buat amal, kita jangan terlalu optimis menyebabkan kita dah tak nak tambah amal lain, ataupun kita meyakini amal kita tu Allah Ta'ala terima. Kita kena minta kepada Allah supaya amal tu Allah Ta'ala terima. Maknanya sifat harap kita kepada Allah, biarlah Allah Ta'ala terima apa amal yang kita lakukan. Jadi, adakah kita perlu buat amal-amal lain ni? Ya. Amal-amal ni dia tidak terbatas kepada amal berbentuk ibadat yang melibatkan tubuh badan macam salat. Tapi ibadat ini juga dia boleh dilakukan dengan apa sahaja yang Allah suka kita lakukan. Ada amal ibadat yang dia bersumberkan pada hati. Allah suka kalau kita masukkan dalam hati kita ni sifat ikhlas, sifat takut. Jadi hati ni juga kita jangan asingkan dia daripada amal. Amal dia berkaitan dengan lidah, berkaitan dengan amalan hati, berkaitan dengan amal anggota tubuh badan. Dia itulah sumber-sumber amal.
Jadi kita tidak boleh meminggirkan sumber-sumber amal. Cuma kita masih hidup, kita selalu minta syurga tu pada Allah. Minta syurga tu pada Allah. Kerana syurga ni ia sangat bergantung kepada rahmat Allah. Jadi, salah satu cara nak dapat rahmat Allah dengan kita beramal. Dan jaga hati-hati dengan amal. Amal ni maksudnya kita kena hati-hati. Maksudnya dalam kita beramal, bukan semua amal kita Allah boleh terima. Kerana nak buat amal yang nak dapat istilah salih tu, mestilah amal-amal yang cukup syarat. Jadi kita kena nilah, kita kena perluaskan lagi, memperbanyakkan lagi amal kita. Sebab amal kita buat ni kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalunya ada banyak kekurangan. Jadi tampung dia dengan amal-amal yang lain. Jadi itu sikit sebanyaklah yang boleh saya berikan komentar ringkas daripada persoalan tersebut. Allahu Ta'ala alam. Baik, ada apa-apa komentar lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nak tanya Ustaz, syurga ni kita tahu dia ada 8 pintu dan beberapa nama. Okey. Saya nak tanya, adakah syurga ni satu jenis ataupun beberapa jenis dengan beberapa ciri-ciri tersendiri? Boleh Ustaz bagi pengertian? Semula jenis-jenis tu maksudnya apa tu? Jenis-jenis macam dia punya jenis lah. Different nama dia ada banyak nama tapi tiap-tiap nama tu ada ciri-ciri tersendiri. Okey. Terima kasih kepada Cik Din ke apa tu? Cik Din. Okey, Cik Din, terima kasih banyak-banyak. Lama tak dengar suara tu. Okey. Begini, kalau kita rujuk pada bab yang kelima, ya. Kalau kita rujuk pada bab yang kelima, waktu kita belajar tentang nama-nama lain bagi syurga. Syurga ni sebenarnya dia satu sahaja. Okey, syurga ni dia hanya satu sahaja. Walaupun dia hanya satu, dia ada perbezaan tingkatan. Macam kita, syurga ni dia satu saja. Dia bukan syurga ada dua, ada tiga, tak. Syurga ni dia hanya satu. Yang membezakan penghuni syurga adalah tingkatan di dalam syurga. Faham kan? Okey. Lepas tu pula, syurga ini dia mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Ciri-ciri syurga itu dapat dilihat pada nama-nama yang Allah namakan bagi syurga. Maknanya nak tahu apa ciri-ciri syurga tu, apa sifat bagi syurga tu, kita boleh lihat pada nama yang Allah gunakan di dalam Quran bagi syurga. Okey, contoh. Okey, kalau kita lihat nanti pada bab yang kelima, cuba kita terus ke bab kelima dulu. Kita buat ringkas je, kita cerita semualah. Kita tengok contoh dia. Okey, tengok muka surat nombor 17. Waktu kita baca nama kan, nak tahu sifat syurga. Okey, contoh. Syurga ni satu, tetapi tingkatan ada perbezaan. Ada orang masuk syurga tingkatan paling tinggi, ada orang masuk tingkatan paling bawah. Okey. Nak tahu ciri-ciri syurga, kita boleh ambil pada nama yang Allah sandarkan syurga tu. Contohnya macam ni lah. Sifat memang ada dekat situ pun ada tajuk dia. Sifat-sifat
yang disandarkan kepada syurga. Contohnya, syurga tu dipanggil An-Na'im. An-Na'im. Apa nama An-Na'im? An-Na'im merujuk kepada kenikmatan yang banyak. Itu dipanggil Na'im. Kalau kita tengok dalam Quran, Allah sebut Jannatin Na'im. Allah kata jannah syurga. Tapi Allah mensifatkan syurga ini adalah An-Na'im. An-Na'im. Maknanya syurga yang mempunyai pelbagai kenikmatan. Itu sifat dia. Contoh lain, waktu kita baca dekat Al-Khuldi pula. Al-Khuldu. Al-Khuldu ni maknanya apa? Maknanya tetap dan terus menerus. Maknanya kekal. Kita baca pula ayat lain. Allah kata Jannatul Khuldi. Jannatul Khuldi. Jannah syurga, khuldi kekal. Okey. Berdasarkan dua sifat ini, adakah Jannatul Khuldi adalah syurga lain bagi Jannatun Na'im? Maksudnya Jannatun Na'im syurga lain, Jannatul Khuldi syurga lain. Jawapannya kata para ulama, Jannatul Khuldi, Jannatun Na'im syurga yang sama. Satu syurga. Maksudnya dia syurga yang sama, maknanya syurga itu mempunyai ciri An-Na'im dan syurga yang satu itu mempunyai ciri Al-Khuldi. Jadi itu jawapan pada persoalan yang Cik Din tanyakan tadi, bahawasanya syurga ini hanyalah satu. Cuma sifat-sifat syurga itu ada pelbagai. Macam mana nak tahu sifat-sifat syurga itu pelbagai? Kita boleh rujuk dalam ayat Al-Quranul Karim. Okey, nanti kita akan belajar. Berapa tingkat semua Ustaz syurga? 100 dah? Bukan. Nanti kalau orang tanya berapa peringkat, berapa tingkatan kan? Okey. Tingkatan dia, kejap. Kalau kita tengok soalan Cik Din tanya tu, tak apa, kita raikan mana-mana persoalan kan. Kita tengok. Okey. Tingkatan tu sebenarnya tidaklah disebut. Cuba kita buka pada bab nombor 12, muka surat 51. Tengok muka surat nombor 51. Okey, kita tengok tingkatan-tingkatan dia. Tapi kita ulas pendek je lah pasal nak menjawab persoalan tadi tu. Okey. Kalau kita buka dekat bab nombor berapa? Bab nombor 12. Okey, kita tengok tingkatan tu. Adakah syurga ni hanya mempunyai 100 tingkatan seperti mana yang ditanya tadi? Okey, kita tengok dekat sini. Okey, kita tengok dekat sini, orang yang mati syahid. Tengok sini Okey. Kalau yang pertama, kita kena pegang maklumat, fakta bahawa memang ahli syurga dia tak sama tingkatan dia. Okey, bagi para nabi dan rasul sudah pasti berbeza tingkatan dengan orang yang biasa. Okey. Yang 100 tadi tu dia merujuk kepada orang yang mati syahid. Kita tengok dekat sini Nabi sebut. Nabi kata, di dalam syurga terdapat 100 tingkatan yang telah dipersiapkan Allah kepada orang yang berjihad. 100
tingkatan tu maksudnya, contohnya kalau 100 orang mati syahid, contoh kan, 100 orang ni dia ada perbezaan tingkatan dia. Dalam 100 orang tu masing-masing ada perbezaan tingkatan dia. Allah kata ada 100 jenis tingkatan. Okey. Yang Allah kata, Nabi sebut dalam hadis dia, jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain adalah sejauh jarak langit dan bumi. Bayangkan. 100 tingkatan orang yang mati syahid, tapi daripada satu tingkat nak pergi kepada satu tingkat ini, dia punya perbezaan dia sejauh jarak langit dan bumi. Okey, ini sebut 100 bagi orang mati syahid. Tapi nak tahu lebih lanjut, kita kena tengok muka surat nombor 52 tu. 53 ada dekat dalam hadis tu. Dekat sini. Dekat sini. Dekat dalam hadis tu ada. Kejap ya. 53. Ni. Nampak tak yang hadis yang Nabi kata, wahai Ummu Harithah, di dalam syurga itu ada beberapa tingkatan. Dalam riwayat mengatakan daripada beberapa tingkatan yang banyak. Tapi Nabi tak spesifikkan. Nabi kata kisah Ummu Harithah, nanti kita akan lihat bagaimana dia mengenangkan anaknya yang telah mati syahid dalam perang Badar. Dia tanya dekat Nabi, dia nak pujuk diri dia. Dia kata anak aku ni macam mana ya Rasulullah? Ini yang macam kita sebut mula-mula tadi. Kan, kita ni sepatutnya kita mengenangkan tentang benda itu masa kita hidup. Kita duduk tingkatan mana, anak kita tingkatan mana. Kita maksudnya kita nak fikir syurga lah. Jadi Nabi pun kata dekat Ummu Harithah, Nabi kata di dalam syurga itu terdapat beberapa tingkatan. Dari riwayat lain mengatakan daripada beberapa tingkatan yang amat banyak. Jadi tak dapat nak dispesifikkan berapa tingkatan. Jelas Cik Din? Okey, itu jawapan dia. Okey, ada mana-mana persoalan lain? Ada pertanyaan lain? Komentar? Okey, kalau tidak ada, kita terus pergi kepada bab yang kedua. Bab kedua ni merupakan bab yang terakhir yang kita bincang untuk siri kedua pada petang ini. Jadi saya minta semua, siapa yang dah printkan nota ni, jadi boleh lihat pada muka surat yang ke-9. Okey. Kita nak bincangkan tentang syurga ini dah ada ke belum? Dah wujud ke? Atau belum wujud lagi syurga ni? Okey. Kita tengok beberapa dalil. Sebenar-benarnya syurga itu sebenarnya sudah ada. Sudah ada. Macam mana kita boleh kata dah ada? Dah cipta? Jawapan dia berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Syurga itu dia sudah ada. Macam mana kita boleh tahu? Kalau kita pernah baca hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang Nabi SAW pernah sampai ke syurga ketika mana Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Kan Isra Mi'raj kan Nabi naik langit 1, langit 2 sampai langit ke-7. Lepas tu Nabi naik lagi sampai ke Sidratul Muntaha. Lepas tu Nabi kata, summa dakhaltul jannah. Nabi kata, kemudian aku memasuki syurga. Fa idza hiya janabidhul lu'lu'i wa idza turabuhal misku
Nabi kata, kemudian aku memasuki syurga. Maknanya, syurga tu dah ada. Kalau syurga tu tak ada, macam mana Nabi boleh masuk syurga? Jadi apabila Nabi masuk syurga, ketika Isra' dan Mi'raj itu, ternyata ia berbumbungkan permata dan lantainya diperbuat. Lantainya ni maksudnya adalah tanah dia. Lantai ni maksudnya tempat pijak syurga itulah. Maksudnya lantai dia tu, tanah dia tu diperbuat daripada wangian al-misk. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan hadis ni sahih. Oh, maknanya syurga yang Nabi tengok ketika Sidratul Muntaha, Nabi naik lepas atas Sidratul Muntaha tu, Nabi masuk ke syurga tu, maknanya syurga dah ada ke? Jawapannya iya. Itu bukti dari hadis Nabi. Kita tengok hadis yang kedua. Hadis yang kedua ni adalah hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tempat yang kita boleh nampak syurga. Kita nak ke Isra' Mi'raj macam Nabi dah tak boleh dah. Memang takkan berlaku lah. Nabi Muhammad SAW saja yang Allah naikkan dalam peristiwa Mi'raj. Tetapi kita semua, kalau nak nampak syurga, salah satu masanya adalah di alam kubur. Siapa nak tengok syurga? Semua orang nak tengok syurga. Jawapan dia macam mana? Mati. Kalau mati, boleh tengok syurga. Siapa nak tengok syurga? Dia kena apa dulu? Dia kena mati. Kita memanglah tak nak mati. Sebab apa? Amal tak banyak lagi, betul tak? Nak minta ampun dosa banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala kan? Jadi mari kita baca hadis ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, jika seseorang kamu mati, Nabi kata, inna ahadakum idza mata, jika seseorang daripada kamu itu mati, urida alaihi maq'adu bil ghadati wal 'ashyi, maka diperlihatkan, maknanya ditunjukkan kepada orang yang mati itu tempat tinggalnya setiap waktu pagi dan petang. Sesiapa yang sudah mengikuti pembelajaran tajuk alam barzakh, kita dah kupas dah tajuk ni. Sebab itu alam kubur sama ada dia menjadi tempat taman-taman syurga ataupun taman-taman neraka. Kenapa kita kata macam tu? Sebab di dalam alam kubur, alam barzakh, Allah dah bagi tahu kita awal-awal. Allah dah bagi tahu kepada kita nanti di hari akhirat mana satu tempat tinggal kita. Tempat tinggal tu bukan Allah Ta'ala tunjuk pada hari pertama kita mati. Tetapi tempat tinggal tu Allah Ta'ala tunjukkan setiap hari. Bila sesinya? Sesi pagi dan sesi petang. Kemudian sabda Nabi SAW, jika termasuk dia itu menjadi penghuni syurga, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga sebagai penghuni syurga. Jika dia termasuk penghuni neraka, maka dia digolongkan sebagai penghuni neraka. Kemudian dikatakan, inilah tempat tinggal engkau sehinggalah Allah membangkitkan kamu pada hari kiamat. Tahu tak maksud dia?
Maknanya dalam kubur tu, pagi dan petang Allah akan tunjukkan kepada kita. Kalau kita ni memang jadi penghuni syurga, maka di dalam alam kubur tu, setiap pagi dan petang, kita akan nampak syurga tu. Seronoklah tuan-tuan orang mati kan, kalau dia memang ahli syurga. Seronok dia berada di alam kubur. Kita yang hidup ni mungkin nampak kesian, dia dah meninggal kan. Sebenarnya kita kena kesian dekat diri kita sebenarnya. Sebab orang dah meninggal tu, kalau dia amal soleh, dia dah dapat tengok syurga. Kita yang hidup ni, kita tak nampak syurga lagi. Allah tunjuk pagi petang. Tetapi kalau penghuni neraka, dia akan tengok neraka itu setiap pagi, setiap petang. So agak-agak macam mana psycho dia tu berada dalam kubur. Dia rasa seksa sangat berada di alam kubur. Tapi orang yang hidup tak dengar pun, tak tahu pun apa yang berlaku kepada mereka di alam kubur itu. Kenapa tak tahu? Kerana Allah telah letak satu dinding, itu dipanggil barzakh. Okay, hadis yang kedua ni, riwayat Bukhari Muslim ni, menunjukkan bahawa syurga itu sudah ada. Kalau syurga tu tak ada, belum cipta lagi, macam mana Nabi boleh kata kalau seorang itu mati, dia boleh nampak syurga pagi dan petang? Ataupun dia nampak neraka tu pagi dan petang? Menunjukkan syurga sudah diciptakan, neraka sudah diciptakan. Siapa yang pernah mengikuti tajuk alam barzah yang bab kedudukan roh di alam kubur, dia akan dapat sikit sebanyak maklumat tentang syurga. Okey, kita tengok hadis ketiga. Hadis ketiga ni membuktikan bahawa syurga itu sudah ada. Seperti mana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia cerita ketika mana gerhana matahari. Apabila gerhana matahari, sunnah Nabi kena sembahyang solat, kena sembahyang gerhana matahari. Maka Nabi SAW pun sebut, disebutkan ketika Nabi sembahyang gerhana matahari itu, sahabat tengok Nabi ni, kita baca dekat hadis tu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami ni tengok engkau macam ambil sesuatu di tempat engkau sedang berdiri. Kemudian kami nampak pula engkau ni mengundur ke belakang. Sahabat peliklah, kenapa Nabi macam tu ketika dia sembahyang gerhana matahari? Kan Nabi ke depan, kejap Nabi ke belakang. Lalu Nabi SAW bersabda, Nabi kata, sesungguhnya aku telah melihat syurga. Maka aku cuba nak dapatkan standard buah-buahan. Kenapa Nabi nak ambil? Ialah sebab Nabi nampak syurga, dia nak ambil buah-buahan tu. Nabi kata, kalaulah aku dapatlah ambil standard buah-buahan tu, nescaya kamu akan dapat memakannya selama mana dunia ini masih ada. Sebab itu Nabi dia macam bergerak ke depan. Rupa-rupanya Nabi nak ambil standar buah-buahan. Tiba-tiba Nabi kata kedua pula, dan aku telah melihat neraka. Aku tak pernah nampak
nampak pemandangan neraka tu lebih menakutkan seperti pemandangan hari ini. Oh, patutlah Nabi mengundur ke belakang. Nabi macam bergerak sikit ke belakang. Rupa-rupanya Nabi tak nak dia dekat dengan neraka. Lepas tu dia undur belakang. Tapi waktu dia bergerak ke depan tu, dia maju ke depan tu, dia buat apa? Nabi nampak syurga. Hadis riwayat Bukhari Muslim menunjukkan bahawasanya syurga tu dah ada. Neraka tu pun dah ada. InsyaAllah nanti kita akan susun untuk buat kuliah bersiri tentang neraka. Supaya dia akan menjadi lengkap. Belajar pasal syurga, belajar pasal neraka. Dan hadis yang terakhir sekali, banyak sebenarnya ada hadis lain. Hadis yang terakhir sekali nak membuktikan syurga itu ada, kan sudah diciptakan, sabda Nabi SAW. Nabi kata, "Walladhi nafsi biyadihi Muhammadun." Nabi kata, "Law ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalila wa la bakaitum kathira." Nabi kata, demi Allah, yang Allah tu menguasai diriku. Sekiranya kamu melihat apa yang aku dapat lihat, tentulah kamu akan sedikit ketawa dan kamu akan banyak menangis. Lalu para sahabat bertanya, apa yang kau dapat tengok tu ya Rasulullah? Nabi kata, ra'aitul jannata wan nar. Aku telah melihat syurga dan neraka. Maknanya, syurga tu dah ada. Sebab tu Nabi dapat lihat dengan izin Allah. Neraka tu dah ada. Sebab tu Nabi dapat lihat. Kerana Nabi dah dapat lihat syurga tu dan neraka itu. Itu yang Nabi kata. Kalau korang nampaklah apa yang aku nampak. Sebenarnya Nabi melihat neraka. Nabi kata, kalau kau nampak apa yang aku nampak, tentu kamu akan sedikit ketawa dan kamu akan banyak menangis. Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan bahawa Nabi, Allah bukakan hijabnya. Dia boleh melihat syurga dan dia juga boleh melihat neraka. Ini menunjukkan bahawasanya syurga itu sudah pun ada. Wallahu ta'ala alam. Kita habis 2 bab. Bab yang pertama dan bab yang kedua. Minggu depan kuliah bersiri kita akan sambung lagi nak bincang tentang bab yang ketiga, penciptaan syurga. Dekat sini nanti kita akan rujuk hadis Jibril. Yang Jibril telah melihat syurga dan neraka. Wallahu ta'ala a'lam. Kadar itu saja yang mampu dapat saya kongsikan pengisian pada petang ini. Ada sebarang pertanyaan lain, ada komentar, tuliskan tarikh dia boleh. Tuliskan tarikh pada bab yang pertama, kedua, kita belajar pada hari apa, kita belajar pada berapa hari bulan. Sebagai mengingatkan kita nanti waktu akan datang, kita terus kepada tajuk yang berikutnya. Baik, ada apa-apa persoalan, pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita tentang bila Ustaz sebut tentang apa tu neraka dan syurga tu ditunjukkan pada penghuni barzakh tu kan, di waktu pagi dan petang tu saya teringat ada ayat yang saya pernah belajar dalam surah Ghafir. Ayat 46 tu Allah cerita pasal Fir'aun. Fir'aun yang annaru yu'raduna alaihim uduwan wa ashiya, maknanya dipamerkan pada dia. Adakah maknanya walaupun jasad dia tidak dikebumikan tu pun maknanya masih boleh dia melihat destinasi akhir dia tu, Ustaz? Ya.
Ayat tadi tu ayat apa? Surah apa tu? Surah Ghafir. Surah Ghafir, Ayat nombor 46. okey, ayat nombor 46. Okey, betul. Ayat tu menunjukkan bahawa kalau kita baca ulasan Ibnu Katsir, kita baca tafsir Al-Qurtubi mengatakan memang berkaitan dengan alam barzakh. Okey, begini. Alam kubur ia juga dinamakan alam barzakh. Okey. Walaupun jasad orang yang dah mati tu tak dijumpai. Dalam erti kata lain, memang tak ada kubur dia. Adakah dia tidak nampak syurga neraka tu? Jawapan dia adalah semua yang mati, dia pasti akan berada di alam barzakh. Jelas tak? Alam barzakh. Kenapa? Kerana roh yang memain peranan utama di dalam kubur. Sebab kalau kita mati, roh kita keluar. Kalau macam Firaun ni kan, dia mati lemas. Contoh, roh dia tak lemas. Roh dia keluarlah pada badan dia, sebab tu dia mati. Tapi jasad dia tu, wallahu ta'ala alam lah. Adakah masih ada di piramid tu ke ataupun bagaimana, tetapi rohnya itu yang akan main peranan utama di alam barzakh. Maknanya roh Firaun ada, roh Abu Lahab ada, roh Qarun ada. Jadi yang main peranan utama adalah roh di alam kubur. Jawapannya adalah ya. Memang Firaun dengan pengikut-pengikutnya dalam surah Ghafir tadi tu, memang Allah akan tunjukkan neraka kepadanya pada waktu pagi dan pada waktu petang. Ini dia panggil bentuk azab secara psikologi. Ditorture mindanya. Bayangkan, tiap-tiap hari nampak neraka. Neraka tu bukan nampakkan saja, nak menunjukkan itulah tempat dia akan duduk nanti, itulah tempat kembalinya. Dan cuba kita bayang dan gambarkan, kalau kita memang tempatnya ke syurga, kita nampak syurga pagi petang, apa perasaan kita? Sebab itu ada hadis yang menunjukkan ada orang ni dia minta kepada Allah, ya Allah, cepatkanlah jadi kiamat, cepatkanlah. Dia seronok kiamat tu nak cepat. Tapi orang yang mati dalam keadaan dia melihat neraka setiap pagi dan petang, kerana tempat kembalinya neraka, dia akan mengatakan, ya Allah, janganlah jadi kiamat, janganlah jadi kiamat. Itu ada dalam hadis yang ada pada nota tajuk alam barzakh. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fi Ustaz. Wa fiikum barakallah. Okey. Kalau tidak ada pertanyaan lain, kita sambung minggu depan ya, insya-Allah. Kita sambung siri yang ketiga, kita akan mula pada bab yang ketiga. Kempenlah kepada rakan-rakan yang lain, ajak dia datang mengikuti kuliah bersiri ini. Ya, kerana kita nak belajar pada waktu lain belum tentu lagi. Kita tak tahu lagi macam mana, jadi manfaatkan. InsyaAllah. Kalau ada penambahan maklumat, nak kongsikan, nanti boleh kongsikan. Semoga kita semua dapat manfaat. Jadi saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.